Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات والمجاهدين والمجاهدات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل يا رب العالمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فأما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dapat lagi kita bertemu pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memberikan kita limpah rahmat serta inayah daripadanya untuk kita sama-sama kita terus mengabdikan diri kita di atas muka bumi Allah SWT, kerana itulah di antara tujuan kita diciptakan oleh Allah, yang lain tidak bukan mengabdikan diri kita dalam apa juga perkara. Mudah-mudahan di sana pahala yang diberikan menjadikan satu tiket untuk sama-sama kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ini adalah antara sebahagian daripadanya, dan mudah-mudahan Allah Taala sentiasa merahmati kita semua, insya-Allah. Dan insya-Allah pada malam yang berbahagia ini kita sambung lagi pembelajaran kitab Tajwidul Quran Ruslan Usmani. Dan insya-Allah pada malam ini kita sambung pada muka surat yang ke 33 kita baru ya. Yang lepas kita dah masuk hukum nun mati dan tanwin untuk permulaannya kan. Saya ulanglah sepintas lalu sebelum kita masuk bahagian yang pertama. Di bawah tajuk hukum nun mati dan tanwin ni, kalau kita lihat ini di antara hukum yang popular lah, yang masyhur jugalah di dalam ilmu tajwid. Dan yang hukum ni kalau kita lihat dia adalah dalam dua keadaan. Yang pertama, bila di dalam ayat Quran itu hukum tu ada nun mati bertemu dengan huruf hijaiyah. Dan yang kedua, bila tanda tanwin, salah satu tanda tanwin lah, sama ada baris dua di atas, baris dua di bawah atau baris dua di hadapan, bertemu juga dengan huruf hijaiyah salah satu. Dan huruf hijaiyah yang kita guna pakai di dalam hukum nun mati dan tanwin berapa? Saya ingat 28. 28. Dia tak ada alif, tak ada lam alif pun tak ada sebab ingat 28 huruf hijaiyah adalah bunyi. Kalau bunyi dikira 28 sahaja.
Tapi kalau kita belajar dalam makhraj huruf, sifat huruf kan, huruf alif termasuk kan. Jadi kalau tajuk hukum nun mati dan tanwin ni, huruf hijaiyah yang kita guna pakai adalah 28. Dan 28 huruf ini, kalau di dalam Al-Quran, sebelumnya ada tanda tanwin ataupun nun mati, maka hukumnya yang akan kita sama-sama bincangkan. Okey. Jadi kalau kita lihat kenapa ada dua keadaan. Kenapa ada nun mati lepas tu tanwin, tapi dia punya hukumnya sama. Kerana apa? Salah satu di antara asbabnya, di antara apa? Sebab tanda tanwin itu adalah asal bunyinya daripada huruf nun mati. Tanda tanwin itu asal hurufnya adalah daripada bunyi nun mati. Ini yang kita dah sama-sama kita bincangkanlah sebelum ni. Contoh, tanun mati di atas tan bunyinya kan. Kalau tanda tanwin, ta alif dua baris dua di atas tan. Tanun mati bawah tin. Ta huruf ta kemudian baris dua bawah tin. Tanun mati depan tun. Kalau tanda tanwinnya ta baris dua di hadapan tun. Jadi bunyi itu sama. Cuma tulisan di dalam Quran berbeza. Satu melibatkan huruf nun mati dan satu lagi melibatkan tanda tanwin. Bunyinya sama, cumanya dari sudut maknanya berbezalah. Sekarang ni sebab kita melibatkan bunyi. Okey, kemudian apabila huruf nun sukun atau tanwin ni bertemu dengan huruf hijaiyah, ini abjad bahasa Arab yang mengandungi 28 huruf, maka hukum bacaannya terbahagi kepada 4 hukum. Ini yang sampai sebelum ni kan, yang kita bincangkan. Yang pertama dipanggil, yang disebut al-izhar. Yang kedua al-idgham. Yang ketiga al-iqlab. Dan yang keempat al-ikhfa. Okay. Hari ini insyaAllah kita sama-sama kita tengok hukum yang pertama. Cumanya huruf 28 huruf hijaiyah itu nanti, di antara 4 hukum ni akan dapat, masing-masing akan dapat bahagiannya lah hurufnya. Cuma kalau kita dah tahu 28 tak semua dibahagi sama rata. Izhar nanti ada hurufnya apa, idgham ada hurufnya apa, iqlab ada hurufnya apa, dan ikhfa ada hurufnya apa-apa dia. Jadi dijumlahkan semua sekali nanti 28. Okay, hari ini insyaAllah kita sama-sama kita lihat dulu hukum yang pertama. Okay, dalam kitab tu, hukum bacaan pertama, di bawah tajuk hukum nun mati dan tanwin ni, apa dia? Dipanggil al-izhar. Okay, cuba ikut. Al-izhar. Okay. Dia huruf za dekat itu, izhar. Kalau izhar, huruf zai kan. Kalau universiti dekat Mesir tu, Jamiatul Azhar, itu huruf zai, azhar. Daripada zahra atau zahratun, bunga kan. Okay, ini izhar, izhar. Apa dia al-izhar ni? Okay, kita tengok dekat bawah tu. Maknanya, al-izhar menurut bahasa menyatakan sesuatu. Menyatakan sesuatu. Ini maksudnya jelaslah, menyatakan menyatakan sesuatu. Biasa kita guna kalimah ni di luar zahir. Kita guna kalimah tu dalam percakapan kita biasa zahir, yang jelas kan, yang nampak. Tapi dalam ilmu tajwid dia panggil al-izhar. Okey, menurut istilah ilmu tajwid, melafazkan setiap huruf bertanda sukun. Okey, dari makhrajnya tanpa dengung pada pertemuannya dengan huruf izhar. Okey, ini dari sudut makna istilah ilmu tajwid. Okay, kita lihat melafazkan. Ini bila melafaz ni sebut kalau kita kata bila lafaz ni ada suara lah yang kita bunyikan. Setiap huruf bertanda sukun. Melafazkan setiap huruf bertanda sukun. Okay, kita lihat ada nota kaki dekat bawah tu, nombor 1. Okay, kita tengok dekat bawah. Dalam bahagian ini, maksud huruf bertanda sukun ialah nun sukun, yakni tanwin.
Jika dalam bahagian hukum mim sukun, maka maksud huruf bertanda sukun ialah mim sukun menurut ta'rif istilah ilmu tajwid. Okey, dekat sini kalau kita lihat dari sudut tajuk apa makna istilah tadi daripada ilmu tajwid tu, istilah izhar melafazkan setiap huruf bertanda sukun. Dekat sini dia tak tulis melafazkan setiap huruf bertanda nun sukun. Perasan tak? Dari sudut makna Kerana apa? Kerana perkataan kalimah izhar ini, kalau kita lihat, kita nanti akan jumpa dalam banyak bab yang lain. Sebab tu kalau kita lihat dekat sini, pembahagian hukum tadi kan, dia kata al-izhar tapi tak ada halki. Halki tu tak ada lagi kan? Izhar. Sebab izhar ni, bila kita sebut izhar ni, nanti kita akan jumpa dalam bab lain nanti. Bab mim mati kita jumpa, bab alif lam nanti kita jumpa juga kalimah izhar tu. Jadi bila dia kata melafazkan setiap huruf bertanda sukun, maksudnya kalau kita jumpa huruf yang bertanda mati, yang bukan di bawah hukum nun mati pun dipanggil izhar juga. Tetapi cuma khusus dalam tajuk ni, sebab tu dia letak nota kaki dekat bawah tu, pengarang tu letak nota kaki, yang dimaksudkan dengan huruf bertanda sukun ni adalah apa dia? Nun mati dan tanwin. Nun mati dan tanwin. Okay, jadi bila dalam tajuk hukum nun mati dan tanwin, yang dimaksudkan ya huruf yang bertanda mati itulah adalah huruf nun mati. Okey. Kalau dalam bab hukum mim mati. Kemudian dibunyikan dengan apa? Dari makhrajnya tanpa dengung. Tanpa dengung pada pertemuannya dengan huruf izhar. Okey. Dekat sini tanpa dengung, kalau kita lihat, kita kena faham sebab hukum izhar ni, hukum yang pertama ni, dia tak melibatkan dengung yang kuat sehingga kalau kita kata apa, dengungnya sampai kena 2 harakat dengungnya. Sebab izhar ni dia memadai sekadar bunyi nun mati itu, sebab huruf nun mati ni kita dah faham. Nun mati ni adalah huruf gunnah, huruf dengung kan, dalam bab makhraj huruf kan, kita dah sama-sama kita bincangkan. Dengung tu ada, tetapi tidak sampai dengung itu sempurna 2 harakat. Kita tak boleh sempurnakan dengung itu 2 harakat. Dalam nombor 1 ni, dalam bab izhar ni, izhar halki ni jadi bacaannya tidak, dia kata dekat situ tanpa dengung tu, maksudnya tanpa dengung tu tidak sampai 2 harakat. Jadi di sini dipanggil dengung nanti sebab martabat dengung ini dia ada martabat dia. Kita tak boleh nak kata terus izhar ni dia tak ada dengung kan. Dia ada dengung dia tapi dengung dia sedikit saja. Sebab apa? Sebab dia nun mati jadi itu yang dimaksudkan Jadi dengung tu pada pertemuannya dengan huruf izhar. Jadi bila kata pertemuannya dengan huruf izhar, kita dah tahu dah. Bila nun mati ini bertemu dengan salah satu huruf izhar, maka bunyinya tidak sampai dengung 2 harakat. Jadi huruf izhar ni apa dia? Kita tengok muka surat sebelah tu. Baru kita jumpa huruf tu yang dibahagikan tadi. Huruf hijaiyah yang 28. Jadi izhar ni dapat berapa huruf? Kita lihat. Huruf izhar ada 6. Jadi ada 6 huruf. Daripada 28 huruf, kita dah ambil 6. Bakinya berapa? 22. Betul kan? Jadi 22 nanti tinggal apa? Tinggal idgham, tinggal iqlab, tinggal ikhfa. Jadi pembagian faraidnya izhar dah dapat 6. Jadi huruf izhar ni ada 6. Apa dia huruf-hurufnya? Kita lihat. Yang pertama daripada kanan tu kalau dalam kitab tu daripada kanan. Hamzah, kemudian huruf ha, kemudian huruf ain, kemudian ha, kemudian ghain dan kha. Kalau kita lihat 6 huruf ini
Kita dah belajar masa tu, kita dah bincangkan dalam apa? Bab makhraj huruf. Dalam bab makhraj huruf. Sebab itu makhraj huruf izhar ini berada dekat mana? Dekat khalqi kita ni, dekat halqum. Dekat halqum. Kalau tengok dari sudut turutannya, dia tulis daripada hamzah tu pangkal. Hamzah pangkal halqum. Okey. Ain ha tengah, ghain dan kha atas sekali. Jadi kita tak salah, huruf izhar ada 6. Kita pun katalah ain, ghain, hamzah boleh, tak ada masalah. Nak ingat tonggang terbalik pun tak apa. Tapi untuk memudahkan kita ingat, kita ambil daripada pangkal. Pangkal, tengah, atas. Kalau kita kata tertib dia. Sebab hamzah dan ha ni, ha hujan dia dekat bawah. Ain dengan ha ni tengah. Ghin dan kha di atas. Ini dulu kita dah bincangkan dalam makhraj huruf. 6 huruf ni huruf halqi dipanggil. Dan dalam hukum bab nun mati dan tanwin, 6 huruf ini adalah huruf izhar. Sebab itu dikenali dengan izhar halqi. Kalau kat situ dia tak tulis lagi kan awal. Nanti dia akan beritahu. Dikenali dengan izhar halqi sebab 6 huruf ni keluarnya makhrajnya daripada halqum kita. 6 huruf ini. Jadi dia punya tertib dia hamzah, ha, ain, ha, ghin dan kha. Dulu kalau masa saya belajar, kita kongsi macam nak ingat huruf ni, sebab hamzah, nak sebut huruf hamzah mesti ingat huruf ha. Dimulakan dengan huruf ha kan? Ha simpul. Nak sebut hamzah mesti ha. Kemudian ain dengan ha tu tak ada titik. Tak ada titik kan? Ghin dan kha ada titik. Dua-dua tu pasangan dia. Jadi itu di antara kaedah lah kalau kita nak ingat huruf-huruf izhar. Okay. Jadi ada 6 huruf ni. Jadi kita dah tahu kalau dalam Al-Quran bila ada huruf itu nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf izhar ini, hukumnya izhar halqi. Okay. Untuk mudah diingati ke-6 huruf izhar ini, maka ia dihimpun dalam sepotong bait syair. Ini kalau untuk kaedah lah, nak ingat yang Arab mengenai 6 kalimah tu. Akhi haka ilman khazahu ghaira khasirin. Ataupun ini di antara kaedah-kaedah lah untuk kita ingat. Itu tak ada masalah. Jadi yang pentingnya 6 huruf ini adalah huruf izhar halqi. Okey, kita lihat contoh-contoh dalam kotak tu. Contoh-contoh izhar, nun sukun dan tanwin. Okey, kalau dalam kolom dalam kitab tu kalau kita lihat daripada kanan Okey, daripada kanan, daripada atas tu huruf izhar. Hamzah, ha, ain, ha, ghin dan kha. Okey. Yang kolom nombor 2 itu tanda tanwin. Okey. Kolom nombor 3 nun sukun ataupun kita kata nun mati. Pecahan daripada nun sukun ni dia ada 1 kalimah, ada 2 kalimah. Okay. Yang dimaksudkan 1 kalimah bila mana huruf nun mati itu bertemu dengan huruf izhar di dalam kalimah yang sama. Yang dimaksudkan dengan 2 kalimah, kalau kita tengok dalam kitab tu, huruf nun mati mesti berada di akhir kalimah yang pertama. Huruf izhar halqi mesti berada di awal kalimah yang kedua. Jadi dia terpisah. Kalau kita nak sifir, nak tengok dalam Quran, huruf nun itu mesti penuh. Yang melibatkan 2 kalimah. Nun tu mesti ditulis penuh. Kalau nun itu tidak ditulis penuh, dia bersambung, maka itu dikira 1 kalimah. Jadi bagi hukum nun mati, kita akan jumpa dalam Al-Quran sama ada dia dalam bentuk 1 kalimah atau 2 kalimah.
Okey, bagi tanda tanwin pula tu, kolom tanda tanwin, kalau dalam kitab tu kita lihat, tanda tanwin tidak boleh berlaku di dalam satu kalimah. Memang tak ada. Kita cari daripada surah pertama sampai surah yang terakhir, tanda tanwin ni tidak ada yang berlaku dalam satu kalimah. Tanda tanwin bertemu dengan huruf izhar mesti dalam keadaan dua kalimah dan syarat bacaannya mesti bersambunglah wasal. Mesti wasal. Sebab tanda tanwin di dalam kaedah bahasa Arab mesti tanda tanwin itu kedudukannya di mana? Di akhir kalimah. Okey. Tanda tanwin tidak akan berlaku di awal kalimah ataupun di tengah kalimah, dan tanda tanwin mesti berada di akhir kalimah. Yang di awal kalimah alif lam, kan dulu kita dah bincangkan kan, alif lam di awal, hukum alif lam. Bila ada alif lam tidak ada tanwin di hujung. Bila ada hujung ada tanwin, di awal tidak ada alif lam. Okey. Jadi kita lihat contoh, kita dah faham yang melibatkan satu kalimah dan dua kalimah. Kalau kita tengok jadual tu, contoh tu, kenapa tanwin tak ada satu kalimah, dua kalimah? Tapi nun sukun, nun mati tu ada pula satu kalimah, dua kalimah. Yang tadi kita dah terangkan, yang melibatkan satu kalimah dan dua kalimah. Okey, kita lihat dulu tanda tanwin kat situ. Okay. Walaupun dia pertama nun mati lu dan tanwin kan, tapi kita lihat dulu tanda tanwin. Okey. Bagi tanda tanwin sebelum kita baca, di antara tandanya lah, ini nanti dia akan terangkan dalam kitab, tapi saya terangkan dululah. Untuk kita mengenali tanda tanwin hukum izhar khalqi di dalam Al-Quran, baris dua di atas berbentuk selari. Maksudnya apa selari ni? Sama baris. Dia tak condong, dia tak bersilang. Selari. Baris dua di bawah juga selari. Kan? Sebab tu kita jangan confuse bila kita buka Quran, Mushaf Rusam Usmani, kenapa pula tanda ni kejap ada bersilang, kejap ada berselari. Masing-masing tu ada dia punya makna dia tersendiri dari sudut hukum tajwid. Kalau kita lihat dalam Quran, tanda baris dua di atas selari, sama. Baris dua bawah juga selari, sama. Dan baris dua di hadapan, 69. Jadi bentuk dia seolah-olah macam 69. Bentuk tanwin baris dua di hadapan itu 69. Maka, tiga-tiga tanda ini, kalau kita lihat di dalam Quran, selepasnya, mesti kita akan jumpa salah satu huruf izhar ni. Sama ada hamzah, ataupun ha, ataupun ain, ataupun ha, ataupun ghain, ataupun kha. Salah satu. Sama ada kita baca wasal ke, kita waqaf ke, tu lain cerita. Sekarang ni kalau kita buka Quran, kita tengok ada tanda tanwin. Tanwin itu selari, baris dua di atas, baris dua di bawah, dan baris depannya 69. Maka hukum bacaannya adalah izhar khalqi. Tapi dengan syarat bacaan itu mesti bersambung. Baru datang hukumnya. Sebab tanda tanwin ni, nak datangkan hukum dalam hukum nun mati dan tanwin ni, mesti bacaan dia wasal. Dipanggil bacaan wasal. Kalau kita waqaf, maka hukum tu tidak berlaku. Okey, itu bagi tanda tanwin. Cuba kita lihat tanda tanwin. Ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Setiap huruf itu dia dah bagi contoh. Dalam Quran banyak, tapi ini sebahagian lah. Sebahagian. Okey, contoh yang pertama, saya rasa untuk cetakan kitab lama dan baru sama dia punya contohnya. Okey, bagi huruf hamzah, kita lihat dulu yang tanda tanwin daripada atas. Okay, yang pertama, apa dia contohnya? Bisalamin aminin. Okay, cuba ikut 1, 2, 3.
Okey, sekarang kita lihat tanda tanwin pada huruf apa? Pada huruf mim kan? Jadi kita tahu bila tanda tanwin itu bisalam tu adalah kalimah pertama. Aminin adalah kalimah yang kedua kan? Jadi tanda mim ada tanda tanwin baris 2 di atas, baris 2 bawah ataupun baris 2 di hadapan, baris 2 di bawah. Okey, cuba tengok tanda dia, selari ke bersilang? Selari ataupun sama kedudukan tu sama. Dan selepasnya adalah huruf hamzah. Maka kita baca dengan jelas. Dengung tu ada min saja tidak ada. Kalau kita baca macam ni salah. Bisalamin aminin. Tu salah. Kalau kita baca salamin, kita dengungkan kan? Dia sekali bunyi tu bisalamin min maksudnya dia tak sampai 2 harakat pun. Dengung tu ada dengung tu ada sedikit sangat, tetapi jangan sampai dengung min kita dengungkan. Jangan kuat sangat sebab kita zahirkan kan bunyinya tu sebab bertemu dengan huruf khalqi selepas ni, hamzah. Okey, sekali lagi bisalamin aminin. Jadi tanwin bertemu dengan hamzah. Kita baca tadi wasal, bacaan bersambung. Maka hukum min tu adalah izhar khalqi. Okay, itu bagi huruf hamzah. Okay. Ataupun kita mudah kata bila kita dah tanwinkan bunyi bisalamin tu, kita dah tanwin, huruf izhar tu kita bunyikan dengan jelas. Okay, dengan jelas. Okey, bagi huruf ha pula, nombor 2, contohnya asihrun hadza. Okey, 1, 2, 3. Okey, tanwin pada huruf ra. Asihrun. Ra 2 baris hada. Okey, jadi seolah-olah bentuknya 69, betul tak? Tanda tanwin baris depan mesti bentuknya begitu jadi bertemu dengan huruf ha, asihrun haza. Jadi run ni dia kena tebal sebab baris depan kan. Sebab huruf dibaca tafkhim. Tebal asihrun. Jadi di sini tak boleh asihrun haza. Kita dengungkan kan, terlebih dengung. Maka kita tak boleh terlebihkan dengungnya asihrun haza. Asihrun ditanwinkan, kemudian masuk haza tu kekalkan pada makhraj di pangkal khalqum gitu makhrajnya. Okey, itu contoh yang kedua. Jadi kita tahu dah asihrun tu kalimah yang pertama, asihrun tu kalimah pertama, haza kalimah yang kedua. Okey. Kemudian contoh yang ketiga pada huruf ain, pada tanwin apa dia? Okey. Syakiran alima. Okey, 1, 2, 3. Okey. Bagi tanwin 2 di atas, selari ke tak tu tandanya? Selari Okey, sekarang ni kita jangan keliru ketika mana baris 2 di atas. Maksud keliru tu apa maksudnya? Sekarang ni tanda tanwin tu bertemu huruf apa? Selepasnya. Kalau dalam kitab tu, cuba kita tengok. Selepas tanwin tu huruf alif kan? Huruf alif kan? Betul? Ada alif tak? Jadi bila baris 2 di atas, kita yang keliru Jangan kita kata, ini bukan mana ada huruf alif kan? Tapi tanda tanwin bertemu alif ni. Ini hukum apa pula? Kita perlu ingat, bila di dalam Quran, baris 2 di atas, kebanyakannya, majoritinya semua ada alif. Semua ada alif, melainkan baris 2 di atas yang tak ada alif, kita akan jumpa huruf ta marbutah, ta bulat. Ta bulat tu baris 2 di atas, dia tak ada alif. Kalau ta maftuhah, ta yang terbuka tu, dia ada alif sebab di sini melibatkan kalau kalimah ini waqaf, dia ada hukum dia tersendiri. Dan satu lagi pada huruf hamzah.
Ada hamzah yang ada alif, ada hamzah yang tidak ada alif. Tapi bila hamzah dua baris dua di atas, dia jadi hukum mad iwad. Sama macam baris dua di atas yang ada alif. Okey, contoh kalau kita lihat pada syakiran alima tu, kalau kita waqaf, syakira, dia ada satu hukum dipanggil mad iwad. Dia kena waqaf dua harakat. Tetapi sekarang ni nak jadikan hukum izhar khalqi mesti bersambung kan. Jadi sekarang ni tanda tanwin ni yang huruf alif tu dia tak kira. Dia tak bunyi tapi dia kena ada. Tapi dia berfungsi alif tu kita guna ketika waqaf. Kita guna ketika waqaf. Syakira. Okey. Jadi kalau wasal syakiran alima. Jadi tanwin bertemu ain, bukan tanwin bertemu alif. Kita pun kata susah-susah buanglah alif ni, senang kan? Jangan dibuang Jangan dibuang, jangan diubah dalam Quran, tak boleh. Sebab kaedah tu memang ada kaedah tersendiri Okay, memang dah hadir dah. Jadi bila tanda tanwin di atas, kita jangan rasa pelik sebab mesti ada alif. Sebab itu di dalam surah Al-Kahfi, surah Al-Kahfi, kalau kita lihat di hujung bacaannya semua alif, melainkan ayat yang pertama. Surah Al-Kahfi itu sebab kita waqafkan semua dua harakat. Kalau kita lihat semua tanda tanwin di atas. Semua tanda tanwin, cumanya bezanya kadang ada berselari, ada yang selari dan tidak selari kan. Jadi hukumnya mad iwad di situ Okey. Jadi di sini tanwin bertemu ain bukan tanwin bertemu alif. Okey. Kemudian huruf ha. Okey, huruf ha pula kita lihat. Ghaniyun halim. Okey, 1 2 3. Okey, ghaniyun halim. Dekat sini ghani jangan ghani. Ghani. Ghani ni biasa nama kita Abdul Ghani. Tapi kita jadi Abdul Ghani. Haji. Sebab kita jadi Ghani kan. Dia sebenarnya Ghani, kaya Al-Ghani. Tapi kalau dalam Quran Ghaniyun dekat situ Ghaniyun. Okey. Tanwinnya 69 ke 99 kita lihat. 69 kan. Sebab selepasnya huruf izhar halki, huruf ha. Jadi jangan dengungkan kuat, jangan ghaniyun halim. Itu salah. Ghaniyun halim. Dah yun terus ha. Terus masukkan huruf izhar. Okey. Okey, beza pada huruf ha dan ha, dekat sini makhraj kita kena jaga. Yang contoh nombor 2 tu asihrun haza kan. Pangkal ha. Ha hujan lah kalau kita kata kan. Tapi yang bawah ni ha pedas. Ghaniyun halim ha. Jangan kita ghaniyun halim. Itu ha simpul. Yang walaupun dua-dua ni huruf izhar halqi, tetapi bezanya pada makhraj sama. Kedudukan makhraj tu. Pangkal dengan tengah Okey, insya-Allah. Okey, kalau kita lihat seterusnya huruf apa? Huruf ghain Afuwan ghafura. 1 2 3. Okey, di sini tanwin bertemu dengan huruf ghain, kan? Okey. Kalau kita lihat dekat sini, ada berapa tanda tanwin dalam contoh ni? Ada dua kan? Yang pertama kita dah tahu dah, izhar halqi, betul tak? Okey, kalau kita kata dua-dua tu hukum dia izhar halqi, boleh tak? Boleh tak? Agak-agak. Dua-dua tu kita kata dua-dua kan, afuwan ghafura. Kalau ra kita waqaf, tapi sekarang ni kita nak wasalkan. Boleh tak kita kata hukum tu izhar halqi? Boleh tak? Kalau wasal boleh tak? Jawapannya boleh. Sebab apa? Walaupun kita tak tahu huruf apa selepas tu, tapi kita dah tahu tanda tu, selari. Ini pentingnya tanda kalau kita
macam kalau kita tak tahu katakan kan apa kalimah selepas ni, tapi kita pun kata aku tahu ni selepas ni kalau ghafuran ni kalau baca wasal ni ran ni hukum dia izhar halqi. Sebab apa? Tandanya selari. Sebab tu saya kata tadi kan, bila tanda baris 2 di atas selari, baris 2 bawah selari, baris 2 di hadapan 69, hukum tu jika dibaca wasal mesti izhar khalqi yang punya. Bukan yang lain. Sebab tanda tu memang dikhususkan untuk izhar. Tapi kalau sekarang ni kita baca waqaf, dia tak jadilah izhar sebab kita waqaf. Tapi cuma nak katakan kita dah tahu dah. Cumanya kita tak tahu kalimah dia apa kan selepas tu, tapi dah tahu. Mesti selepas ron tu, salah satunya mesti dimulakan dengan huruf khalqi. Sebab apa? Tandanya selari. Boleh okey. Jadi afuwan ghafura. Kalau ra waqaf tu jadi mad iwad lah okey, insya-Allah. Okay. Dan yang terakhir pada huruf kha. Okey, apa dia huruf kha? Contohnya yauma idzin khashi'ah. 1 2 3. Okey, jadi tanda yang kita kata izhar halqi ni, okey, untuk kalaulah ayat ini dibaca wasal. Contoh ayat ini dibaca wasal, ada berapa hukum izhar halqi? Okey, abang kata 2 kan? Ada yang kata 2, ada yang kata 1 je. Jawapannya ada 2 kan? Sebab tanwin yang hujung tu baris 2 69. Tapi kita tak tahulah ayat apa sebelah kan. Tapi nak katakan hukumnya ada 2. Tapi kalau dalam sini 1 je lah. Sebab kita waqaf kan. Jadi yauma idzin sahaja. Jadi kalau kita wasal khasyiatun tu dia ada hukum dia jadi izhar kalau wasal. Okay, jadi yauma idzin huruf zal baris 2 di bawah selarian bertemu dengan huruf kha selepasnya. Jadi huruf kha itu adalah huruf izhar khalqi. Jadi ke-6 contoh ni kalau kita lihat bacaannya dibaca dengan jelas. Dibaca dengan jelas. Okey. Okey, kita baca sekali lagi contoh-contoh ni tadi Bisalamin aminin. Asihrun hadha syakiran alima ghaniyun halim afuwan ghafura yauma idzin khashi'ah. Jadi itu semua dibaca dengan izhar halqi hukumnya. Kalau yang salah kita baca contohnya ini yang contoh kalau salah bisalamin aminin. Kita dengungkan terlebih kan? Ataupun asiharun hadza terlebih. Tapi sedap bunyinya kan. Sebab dengung kan sedap kan, tapi salah okey, salah dari sudut hukum tajwidnya lah syakiran alima, salah kan. Ghaniyun halim afuwan ghafura yauma idzin khasyiah. Itu contoh-contoh yang salah jangan kita buatlah kalau boleh lah tapi kalau dah sebelum ni kita tak tahu tak ada masalah lah jadi kita dah tahu jangan dengungkan sampai dengung 2 harakat. Jadi bacaannya jelas dipanggil izhar boleh insya-Allah. Okey, dah masuk bang okey insya-Allah. Okey, akan datang kita akan sambung contoh nun mati dan seterusnya pada perbincangan seterusnya insya-Allah A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik itu datang daripada Allah SWT. Sadar dan silap kelemahan diri saya sendiri, mohon ampun dan maaf. InsyaAllah kita bertemu lagi masa akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.